Okey. So kepada pelajar yang terkeluar itu tadi ya, iaitu Jerome tolong masuk semula. Oh, sudah masuk. Okey. So kita mula. Jadi mula-mula saya akan berikan sedikit taklimat dulu berkenaan dengan kita punya PDPR kita mulai 1 Mac iaitu minggu ini. Jadi untuk matematik saya ialah hari Selasa semalam pukul 11 hingga pukul 12, 2 waktu, 1 jam 2 waktu. Lepas itu hari ini sama juga waktu 8, waktu 9, pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam, 2 waktu juga. Kemudian pada hari Khamis esok, esok kita ada 3 waktu. Tapi dia awal pagi ya, iaitu 7.30 hingga pukul 9. 7.30 hingga pukul 9. Jadi kita akan buat semua waktu kita secara Google Meet. Secara Google Meet kerana saya terpaksa gabung kelas 4 bestari dengan 4 wawasan. Kerana pada masa yang sama saya ada 2 kelas di sini ya. Ada 2 kelas di sini, jadi mestilah saya perlu gabung 2 kelas padahal silibus semua sama. A lot of people here. Okay, it's okay. Okay, jadi itulah waktu Google Meet kita ialah hari Selasa, Rabu dan Khamis. Hari Selasa, Rabu lewat sikit pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam. Tetapi untuk Khamis iaitu esok, dia 3 waktu pertama, 7.30 hingga pukul 9. Jadi ketujuh waktu ini cikgu cadang guna Google Meet. Tetapi contohnya esok, mungkin 3 waktu itu cikgu buat Google Meet 1 waktu setengah. Mungkin kita mula 7.30 hingga pukul 8.30, lepas itu 1 waktu iaitu setengah jam itu kita buat latihan. Lepas itu awak ambil gambar dan hantar. Kalau saya buat Google Meet sampai 1 jam setengah, nanti awak tak ada masa untuk buat latihan dan hantar. So itu cara kita buat dah. Tapi saya punya kebanyakan waktu saya akan guna Google Meet, itu satu. Kemudian yang kedua, link Google Meet adalah sama. Adalah sama seperti bagi ini. Jadi selepas ini, setiap kali kita punya Google Meet, link sama. So saya tidak akan send link lagi ya. Kecuali ada perubahan, baru saya akan send ataupun hantar link yang baru ke dalam grup masing-masing. Kalau tidak, memang guna link yang sama. Dan satu lagi yang ingin saya maklumkan, link-link ini, link yang saya bagi awal ini, semua telah saya hantar kepada pengetua dan saya pun telah beritahu pengetua waktu mana, kelas mana, link apa saya buat Google Meet. Maksudnya ialah pengetua ataupun mana-mana pengetua atau mana-mana pihak atasan akan masuk ke grup bila-bila suka hati mereka lah untuk membuat pemantauan. Jadi saya harap kalau kita tengok di sini 4 bestari 33 orang. 4 wawasan 30 orang. Jumlah 63 orang pelajar. Dan awak tengok pada skrin, sama ada skrin laptop atau handphone awak, berapa orang yang sudah join sekarang? Tidak sampai separuh. Dan saya pun sudah banyak kali berikan nasihat, tak maulah saya kalau nak cakap ini nanti awak tak suka. Okey, tapi saya nak ingatkan, okey, ini pembelajaran adalah tanggungjawab anda. Anda tidak perlu pergi ke sekolah, bukan bermaksud cuti ya.
PDPR ini maksudnya pembelajaran dari rumah. Bukan bermaksud tidak ada pembelajaran. Memang ada banyak cara. Mungkin ada cikgu buat offline, ada cikgu bagi video, YouTube, latihan. Itu guru masing-masing. Dan daripada survei, kajian survei yang anda telah isi, ibu bapa anda telah isi pada hari Ahad, Isnin yang lepas, yang pihak sekolah buat, iaitu minta pelajar ibu bapa anda untuk isi mana satu cara yang terbaik, bukan terbaik lah, mana satu cara untuk anda belajar. Dan kebanyakan saya nampak 4 pestari, kebanyakan memang pilih Google Meet. Jadi kita buat Google Meet lah, ini adalah majority. Memang kita ada record. Kalau you nak tengok, saya pun boleh bagi awak tengok record itu. Okay. Jadi nanti suatu hari nanti jangan kata, ya saya tidak boleh, kenapa you orang buat Google Meet. Tapi ikut majority. Kecuali ada pelajar yang tak isi lah. Okay. Bagi saya, kita semua di kawasan Bandar Sibu. Okay. So masalah kata line slow, tak ada line. Awak pun sudah tingkatan 4, 16 tahun sudah perlu pandai menyelesaikan masalah. Okey. Jadi apabila kita hadapi masalah seperti ini, bagaimana awak selesaikan? Mungkin pergi ke rakan yang sama kelas, rumah rakan yang terdekat untuk belajar bersama-sama Google Meet, boleh juga. Kan kalau rumah awak dengan kawan sebelah saja, dia punya ada wifi, awak tak ada, join dia lah, minta kebenaran, join. Kemudian beritahu saya, cikgu saya di sini ada 2 orang dan siapa dia, saya boleh rekodkan kehadiran. Okey. Kemudian dan setiap kali Google Meet saya akan ambil kehadiran pada awal dan juga akhir. Jadi sebelum tamat nanti saya akan ambil kehadiran sekali lagi sebab mungkin ada pelajar yang saya belum ambil tadi. Sebab ada lagi pelajar yang masuk kemudian kan. So saya belum ambil itu, saya akan ambil pada akhir nanti. Okey. Dan perkara yang seterusnya itu tentang Google Meet kita. Perkara seterusnya ialah setiap kali latihan yang saya suruh mesti ambil gambar dan hantar kepada saya. Dan mulai hari ini, latihan yang awak ambil gambar snap itu masuk dalam grup kita. Contohnya 4 bestari grup kita di Telegram. Jadi awak hantarlah semua gambar itu dalam Telegram. Nanti saya akan beritahu, contohnya hari ini nanti apa yang kita bincang, apa yang perlu awak hantar. Tidak perlu snap semua. Nanti saya akan beritahu mana yang perlu awak ambil gambar dan hantar. Kemudian untuk 4 wawasan, sama juga kita ada satu grup untuk matematik 4 wawasan di WhatsApp. Jadi awak hantar gambar di dalam grup itu. Supaya saya senang nak cari Sebab terlalu kalau awak hantar saya individu terlalu banyak. Terlalu banyak itu rasional dia. Okey, itu tentang latihan yang perlu awak hantar. Dan untuk semalam, cikgu kata Google Meet kenapa semalam tidak ada? Sebab semalam saya ada pembentangan peringkat JPN, peringkat negeri JPN. Jadi saya tidak dapat buat Google Meet dengan awak. Terpaksa saya buat offline semalam. Iaitu saya minta awak sambung latihan. Tapi daripada kutipan data saya, semalam untuk matematik 4 pestari yang hantar snap gambar itu kepada saya baru 14 orang. Tak sampai separuh. Kemudian untuk 4 wawasan lagi kasihan. Saya rasa 5 ke 6 orang sahaja daripada 30. 20% saja. Okey. Jadi saya rasa sebagai seorang pelajar ada tanggungjawab pelajar dia sendiri. Ada pelajar itu tanggungjawab sendiri Jangan berikan selalu cari alasan dan ulasan bahawa anda tidak boleh hadir. Awak kena ingat awak sebenarnya sekarang masih persekolahan tetapi pindah persekolahan itu punya lokasi dari rumah
dari sekolah, bilik taja pergi ke rumah awak. Jadi contohnya dari tingkatan lain lah, tingkatan 5, ada pelajar kata, sorry saya cikgu, saya tak boleh join lagi sebab saya ada di luar. Halo. Oh, maksudnya dia masih tidak faham. Pukul 7 hingga pukul 1 ini, awak kena belajar di rumah. Sebenarnya awak belajar di sekolah sekarang, tetapi oleh sebab pandemik kita belum buka sekolah, kita pindahkan bilik taja ke rumah awak. Jadi bukan bermaksud awak boleh berkeliaran ataupun berjalan-jalan di luar, beli barang dan sebagainya. Waktu petang malam itu tak apa sebab itu bukan waktu persekolahan. So saya harap semua faham maksud saya. Kalau kita belajar betul-betul. Saya kalau untuk pestari memang permintaan saya tinggi sebab you kelas depan. Dan kehadiran mesti, tapi kehadiran pagi ini baru 19 ke 20 daripada 33. Jauh lagi, ada belas orang. Bagi saya 4 pestari, kalau 33 orang sekurang-kurang kena ada 26 ke atas baru dikira okey. Dan saya tak tahulah ada ramai pelajar di sini ya, masih belum pernah muncul lagi. Contohnya Fatin Nur Fazana, saya pernah sebut. Lepas itu ialah Nazim Hazira, kalau ada rakan yang kenal tolong sebab saya call ibu bapa semua nombor salah. Maksudnya mereka punya nombor di dalam sistem APDM itu semua tipu. Bukan tipu lah, mungkin dia tukar nombor ke apa. Kemudian Nur Amira Aisyah pun tidak dapat saya hubungi. Langsung tidak pernah ikut, langsung tidak pernah hantar latihan. 4 wawasan lagi banyak tak perlu saya sebut. Terlalu banyak. Okey, jadi yang nasihat saya itu adalah tanggungjawab masing-masing di dalam pembelajaran ini. Okey. Alright, so kita akan mula sekarang. Okey, kita pergi ke praktik 1 yang saya minta awak hantar semalam. Jadi untuk muka surah 6. Mari pergi ke muka surah 6, soalan B ini. Kita nak bincang sebab ramai kata cikgu, Y ini ambil suka hati ke? Mana boleh Y ambil suka hati? Dia kena kira. Sebab kita diberi satu persamaan 2x kuasa 2 tambah 4. Kita diberi 2x kuasa 2 tambah 4. Ini saya besarkan lagi. Okey, jadi 2x kuasa 2 tambah 4, maksudnya tempat x itu awak ganti dengan nilai yang diberi di sini. Contohnya negatif 2, saya ganti. So, 2 kurungan negatif 2 kuasa 2 tambah 4. Guna kalkulator, saya dapat 12. Sama untuk apabila s negatif 1, ganti negatif 1. Saya dapat dari kalkulator 6. Ganti 1, dapat 6 juga. Ganti 2, dapat 12. Guna rumus ataupun guna kuadratik yang diberi. Fungsi kuadratik yang diberi di sini. Untuk cari nilai-nilai ini. Okay, lepas saya cari nilai ini, bahagian B, soalan bukan bahagian B soalan 1 tadi, dia minta kita cari pintasan Y, sudah cari untuk awak. Soalan ini sudah cari, nombor 4 ialah pintasan Y. Soalan 2 dia tanya nilai A. Nilai A di sini ialah tengok nombor di depan kuasa 2, iaitu 2. 2. Kalau 2 maksudnya A positif. Kalau A positif, graf kita bentuk U. Iaitu senyum. U. Dan lepas itu nombor 3 baru suruh kita isi jadual dan ini graf kita. Kosong di tengah, negatif 1, negatif 2 ke kiri, ke kanan, 1, 2. Dan nilai Y ini ada 3 nilai. 6 dengan 12 daripada jadual. Dan 4 ini ialah pintasan Y. Pintasan Y untuk fungsi ini. Maksudnya kita punya lengkung mesti lalu 4. Jadi inilah lakaran graf kita. Negatif 2, 12. Negatif 1, 6. Ini blok titik dulu. Lepas itu 1, 6, 2, 12. Ini lakaran saja. Tidak perlu guna graf. Lakar. Lakar, sketching. Tidak sama dengan lukis. Okay, so ini jawapan dia. Saya rasa tadi awak pun sudah saling sebelum kita mula tadi. Kemudian kita sambung C ini pun yang belum. Okay. Jadi anda diberikan fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 5x tolak 6. Okay. Jadi di sini
soalan kata cari pintasan Y. Kalau cari pintasan Y, maksudnya kita ganti X sama dengan kosong. Jadi apabila ganti X sama dengan kosong, kosong kuasa 2, tolak 5, darab kosong, tolak 6. So jawapan dia negatif 6. Negatif 6. So A sama dengan 1. Daripada di tepan kuasa 2 ini tepan dia 1. So A sama dengan 1. Pintasan Y dia negatif 6. Itu yang ditanya dalam soalan. Kemudian yang ketiga dia tanya cari nilai-nilai punca. Cari nilai-nilai punca maksudnya kita nak buat pemfaktoran. So X kuasa 2 tolak 5X tolak 6 kita samakan dengan kosong. Kemudian kita faktor. Dan lepas saya faktor saya dapat jawapan pertama ialah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 6. Okey. Okey, kemudian nombor 4, tentukan nilai maksimum. Kenapa saya tahu nilai maksimum? Kerana A1. A1 maksudnya positif. Kalau positif, maksimum. Negatif, minimum. Itu dia. Maksimum. Okey. Dan saya dapati, apa maksud R1, R2? R1, R2 maksudnya nilai X tadi yang kita faktor itu. Ada dua nilai X kan? So, negatif 1 dengan 6. So, negatif 1 tambah 6 bahagi 2. So, saya dapat 5/2 ataupun perpuluhan 2/5. Dan akhir sekali kita nak tentukan titik maksimum. Sorry ya, sini soalan sudah salah. Tentukan koordinat titik maksimum. Minimum kah? Sorry ya, lebih besar. Minimum. Sorry, minimum. Minimum. So tadi ini pun minimum, minimum. Nilai minimum, bukan maksimum, sorry. Maksimum tukar minimum, nombor 4 ini. Potong maksimum, jadikan minimum. So nilai minimum 2/5. Lepas itu koordinat minimum. Kalau nak cari koordinat, kita ganti X itu 5/2 ke dalam fungsi. X kuasa 2 tolak 5X tolak 6 kan. So kita ganti tempat X itu 5/2. Dan kita dapat guna kalkulator negatif 49/4 ataupun perpuluhan 12/25. Jadi titik minimum kita ialah X negatif 5/2, Y negatif 49/4. Jawab soalan dia. Jawab soalan dia. Okey. Dah, alright. So itu soalan yang saya ingin bincang di sini. Okey, kalau anda ada jawab dan sudah snap semalam itu, awak boleh tengok pembetulan adakah awak betul sebab saya belum sempat semak terlalu banyak. Okey. Tingkatan 4 60 lebih, tingkatan 5 40 lebih ke 50 lebih. So kalau semua hantar itu 100 lebih ya. Jadi saya perlukan masa untuk semak. Jadi soalan yang saya sudah bincang saya tak akan semak lah, awak semak. Okey, kemudian soalan 11, selesaikan masalah di sini. Saya bincang soalan inilah iaitu rajam soalan ini, soalan A ya, 11A, rajam menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Diberi luas trapezium ABCD ialah 80 cm persegi. Okey, 80 cm persegi. Dan ini adalah satu trapezium dan anda perlu cari nilai X dulu. So soalan pertama kita nak bentukkan satu persamaan kuadratik. Jadi anda diberi luas trapezium ialah 80. Okey, so bagaimana cari luas trapezium? 1/2, kemudian sambar sisi selari.
sisi AB 2X, sisi CD X tambah 1. Jadi 2X tambah X tambah 1, hasil tambah sisi selari taraf dengan tinggi, iaitu 2X. Kemudian samakan dengan 80. Nanti kita akan dapat kuadratik lah. Okey, jadi kita pun dua-dua sini boleh potong, lepas itu tinggal X di depan, kemudian 2X tambah X, 3X, kemudian tambah 1, samakan dengan 80. 3X kuasa 2 tambah X tolak 80 sama dengan sifar, pindah 80 ke kiri. Lepas itu saya faktorkan. Ini bahagian A ya, persamaan kuadratik sudah dapat sampai sinilah sama dengan kosong. Bahagian nombor 2 minta kita cari nilai-nilai X, maksudnya kita perlu lakukan pemfaktoran. So 2 kurungan itu ialah X tolak 5, 3X tambah 16. X tolak 5, 3X tambah 15. Okey, jadi anda akan dapat jawapan X dia 5 dan negatif 16/3. Tetapi anda perlu ingat, trapezium ini nilai S itu ialah panjang lebar kan? Mana boleh panjang lebar negatif? Jadi kita hanya boleh terima X sama dengan 5 untuk nanti ya. Nanti kita akan terima X sama dengan 5. Negatif itu tidak boleh kita terima. Sebab panjang lebar untuk situasi ini panjang lebar tidak boleh negatif. Apa lagi tidak boleh negatif? Contohnya massa tak boleh negatif, laju tak boleh negatif, jarak tak boleh negatif, isi padu tak boleh negatif, luas tidak boleh negatif. Kalau ada terlibat dengan sebutan-sebutan ini kita kena ingatlah. Okey, kemudian yang ketiga kita nak cari panjang AD dan BD. Okey, menggunakan nilai positif X. Memanglah kita guna S sama dengan 5 nanti. Jadi saya guna S sama dengan 5 ini, ganti balik ke dalam gambar raja ini. So AB ialah 2X kan, 2S, 2 talak 5, panjang AB menjadi 10. So BC pun 10. Kemudian untuk sisi CD, X tambah 1, X ialah 5, 5 tambah 1, 6. Jadi tadi dia kata nak cari sisi CD. Mana CD? Sisi CD sudah 6, AB 10 sudah. Saya nak cari AD ya. AD dengan BD ya. Okey, AD kalau you tengok AD ni sendeng kan? AD ya. So kita tak boleh cari AD kalau kita tengok trapezium ini saja. Jadi saya guna pembaris potong di sini. Potong di sini ya melalui D ni dan dia menjadi satu segitiga bersudut tegak. Okey, dan kalau saya potong di sini, saya tahu bahagian kanan ini, B sampai tengah ini ialah 6 kan, sebab bawah 6, atas mesti 6. Tapi seluruh AB ialah 10, so di sini 4. Tinggi dia 10, so 4 dengan 10, ini guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Jadi saya boleh cari AD guna teorem Pythagoras, 4 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, kemudian punca kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, dan punca kuasa 2 116. Kalau you nak dalam perpuluhan pun boleh. Lepas itu satu lagi sisi yang saya nak cari BD. BD awak tengok BCD. BCD satu segitiga bersudut tegak kan? So ini 6, ini 10. So 6 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 punca kuasa 2. Sama juga kita nak cari BD adalah hipotenus kepada segitiga bersudut tegak dan kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Iaitu punca kuasa 2 136. Punca kuasa 2 136. So ini antara dua soalan yang cikgu nak bincang. Soalan lain esok. Esok cikgu akan bincang beberapa lagi. Setiap hari bincang beberapa. Okey, sebagai apa kita kata buat pembetulan lah, seolah-olah buat pembetulan. Boleh ya? Okey. Tapi ini tidak perlu awak snap, tidak perlu awak ambil gambar dan hantar kepada saya dalam grup. Tidak perlu. Ini hanya sekadar pembetulan. Sudah? Boleh saya teruskan? Saya tanya di sini. Mary Ling? Mary Ling, sudah? Okey. Dia tidak jawab. Sudah. Okey, lain kali kalau sudah ditanya jawab, awak boleh jawab sama ada you buka mikrofon ataupun awak jawab di dalam chatting, dalam chatting pun boleh message.
Kalau awak tidak jawab, saya akan anggap awak tidak hadir. Kenapa? Kerana ada pelajar yang macam ini. Saya kongsi ya. Kongsi maklumat macam ni. Ada pelajar, dia dia masuk Google Meet, tapi sebab dia tidak tunjuk muka, dia tidak on mikrofon kan. Dia pergi mana-mana, dia pergilah. Dia tidak di sana belajar, dia buka saja. And then dia tak tahulah pergi tidur ke, pergi main ke, pergi luar lah. So memang ada pelajar macam itu. So saya harap di sini tidak ada. Oh, kita masuk, kita belajar. Oh, jangan tipu diri sendiri. You tipu saya sudah tipu lagi sendiri. Itu jangan. Okay? Alright. Okay, so di sini kalau sudah saya stop presenting, saya akan bagi bahan yang seterusnya, iaitu bab 2. Okay, bab 2. So kita pergi ke bab 2 sekarang. Okay, bab 2 adalah bab yang senang dan ramai pelajar memang suka bab 2. Okay, suka bab 2. Tutup dulu. Okay, ini. Alright. Sekejap. Okay, kita ada setengah jam. So, ini nanti awak kena ambil gambar. Saya akan ajar bagaimana ambil gambar. Okay. Jadi, kita pergi bab 2. Semua boleh nampak paparan saya? Boleh nampak? Belum masuk lagi. Sudah. Jennifer boleh nampak ke? Boleh nampak paparan? Kejap, cikgu. Boleh nampak ke? Bab 2. Tak ada paparan, cikgu. Tak ada paparan. Okey, boleh. Sudah boleh ya? Okey, kalau boleh ya? Okey, kalau boleh maksudnya memang tidak ada masalah. Saya takut nanti saya cakap tapi you tak nampak screen, saya cakap saja. Itu susah. So, kalau tak nampak paparan, tolong maklumkan sebab cikgu memang selalu akan baca chatting di sini, adakah apa-apa masalah yang awak hadapi ya. Saya tahu dalam keadaan yang macam ini guna Google Meet memang ada kelemahan, dia mungkin kadang-kadang line tidak stable, and then line dia bunyi dia macam-macam bunyi sebab kerana banyak gangguan, banyak kegangan. Kemudian inilah itu. So kalau tidak jelas tolong beritahu. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan, saya rasa inilah dalam seumur hidup kita, tempoh inilah kita belajar melalui Google Meet. Kalau nanti sudah boleh bersemuka, sudah boleh pergi ke sekolah, kita tidak akan guna Google Meet macam ini. Ya kan? Jadi ini sepatutnya awak ambil sebagai satu pengalaman yang manis. Satu pengalaman yang manis kerana dalam kehidupan kita pada zaman ini kita berpeluang belajar secara online. Lepas ini sudah tidak. Kalau sudah okey semua, kita akan hidup balik seperti dulu, belajar di sekolah. Jadi ini akan menjadi satu kenangan untuk awak untuk selama-lamanya. Selama-lama. Okey. Kalau kita fikir macam itu, kita akan lega hati. Okey. So asas nombor nota ini. So asas nombor ada di calculator saintifik kita boleh cari ya. Awak boleh tekan. Kalau asas nombor ini, dia ada di dalam kalkulator. Tapi buat sementara waktu ini, cikgu tidak tunjuk guna kalkulator. Kita tunjuk guna manual, kiraan. Nanti balik ke sekolah, saya akan ulang bahagian ini. Kalkulator saintifik dalam itu, kalau asas 10, dia ada DEC, decimal. Kalau you tengok kalkulator awak, ada butang ini ya, yang berwarna hijau. Lepas itu asas 8 OCT. Asas 2 BIN, Bing, binomial. Kemudian asas 16 ialah HEX. Ini hexagon 16. Okey. So ini kemudiankan. Okey, kita tengok apa itu asas nombor. Asas nombor adalah satu sistem nombor yang merangkumi digit 0 hingga 9. Kalau kita perhatikan nombor-nombor yang kita belajar sebelum ini, kita mula daripada kosong kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas 9 ialah 10. 10 itu kita ulang sudah kan? Ulang daripada digit
kosong dan satu. Kan digit satu. 12 ulang digit satu dengan 2. Jadi sebenarnya kalau kita tengok nombor yang kita guna sebelum ini, daripada sejak kecil awak belajar matematik nombor sampai ke hari ini, semua nombor yang kita belajar adalah nombor asas 10. Kenapa? Sebab kita guna nombor itu adalah daripada digit 0 hingga 9. Selepas itu semua ialah ulang. 1000 ulang 0 dengan 1 kan? Ulang sudah. Tapi asas dia 10 digit. 0 hingga 9. 0 hingga 9 ada 10 digit. Okey. Tetapi lepas awak belajar hari ini, awak akan dapati, oh rupanya dalam sistem nombor ini bukan saja asas 10. Kita ada banyak lagi asas. Kita akan tunjukkan kemudian lepas ini. Jadi kita perlu tulis nombor ataupun asas nombor ini dalam bentuk sebegini. A, B. Nombor besar ini, A ini ialah nombor dia. B kita tulis secara kecil di sebelah kanan bawah. Di sebelah kanan bawah nombor itu kita panggil dia asas. Kita mesti tulis asas supaya kita kenal nombor itu ialah nombor asas apa. Ingat Okey. So, kita bagi contoh. Bagaimana nak baca asas nombor ini? Kita bukan contohnya yang pertama, 12-3. Kita bukan baca 12-3 ataupun 12 asas 3. Kita baca 1-2 asas 3. Kalau yang kedua, 2-5 asas 7. Kenapa sifar? Sifar ini ialah yang tengah ini bukan kosong. Ramai pelajar salah faham. Salah faham apa? Selalu kalau kita ada nombor kosong itu, pelajar itu akan ingat itu ialah kosong. Padahal dia bukan kosong. Kalau dia bukan kosong, dia apa? Dia adalah sifar. Kosong dengan sifar tidak sama. Kalau saya kata ting kosong, maksudnya ting itu tiada apa-apa. Itu kosong. Kalau sifar ialah suatu digit, suatu nombor. Itu sifar. Kalau satu ringgit katakan. Kalau satu dengan sifar, itu menunjuk 10 ringgit. Kalau satu sifar itu menunjuk 100 ringgit. Itu sifar ada nilai dia. Ada nombor dia di situ, nilai dia. Kalau kita diberi satu kertas itu 100, kita suka kan 100 ringgit. Tetapi kalau saya kata kosong, 100, itu maksudnya kosong lah, tidak ada apa-apa. Jadi masuk kosong dengan sifar itu, awak kena jelas. Memang selalu saya tahu kalau guru matematik memang dia baca 205. Kosong dia kata. Bukan sifar sepatutnya. 205 asas 7. Dan kalau kita tengok di sini, kita ada banyak asas nombor di sini. Yang mesti awak belajar. Okey, kalau kita tengok di sini kita ada asas 2, asas 3. Kita mula daripada asas 2. Tidak ada asas 1. Asas 2, asas 3, asas 4, asas 5, asas 6, asas 7, asas 8, asas 9 sampai asas 10. Kenapa tidak ada asas 11? Kenapa? Kita minta seorang jawab saya. Davian Joel dari 4 Bestari. Kenapa tidak ada asas 11? Kenapa tidak ada respon? Okey, seterusnya kita tanya rakan lain, Eric Sebastian. Eric Sebastian, kenapa tidak ada asas 11? Kenapa sampai asas 10 saja? Kenapa? Tak tahu. Davian kata sebab 11 ialah asas 1. Okey. Tidak, 11 dia bukan 1. Okey. At least you ada jawab lah, Tania. Walaupun jawapan awak kurang tepat, Davian. Okey, kita tidak ada asas 11 sebab asas 11 ialah sifar hingga 10. Kalau ikutkan sifar hingga 10. 10 itu ulang sudah digit 0 dan 1. So kita tidak ada asas 11. Dan kenapa kita tidak ada asas 1?
Kalau asas 1, maksudnya digitnya hanya boleh kosong. Kalau kosong, mana ada nombor? Semua kosong, 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 kosong. Tak perlu nombor lah kan? Jadi tidak ada asas 1. Jadi kita tengok asas 2 ini, dia terdiri daripada 2 digit, iaitu 0 dan 1. Dia tidak boleh 2. Kalau ada 2, itu nombor itu kalau ada 2, dia bukan lagi asas 2. So ingat, kalau nombor itu dipanggil asas 2, dia hanya boleh gabung daripada digit 0 dan 1. Berapa banyak 0, berapa banyak 1, up to soalan. Contohnya 1, sifar, sifar, 1, sifar, 1, boleh. Asalkan dalam nombor itu hanya boleh 2 digit, iaitu sifar dan 1. Kalau asas 3, dia terdiri daripada digit sifar, 1 dan 2. Dia sampai 2, tak boleh sampai 3. Ingat dia ada 3 digit. Asas 3 ada 3 digit. Asas 2 ada 2 digit. Asas 4, 4 digit. Tapi dia mula mesti daripada sifar. Sifar 1, 2, 3 untuk asas 4. Asas 5, sifar hingga 4. Asas 6, sifar hingga 5. Asas 7, sifar hingga 6. Asas 8, sifar hingga 7. Asas 9, sifar hingga 8. Dan asas 10, sifar hingga 9. Asas 9 lah yang kita belajar selama ini. Nombor-nombor yang kita belajar sehingga tadi, semuanya nombor dalam asas 10. Kerana lepas 9, dia sudah ulang. Nombor yang kita guna memang ulang daripada 0 hingga 9. Jadi hari ini, lepas ini awak akan tahu rupanya sistem nombor dalam dunia matematik ini, dalam dunia nombor, dia bukan sahaja ada asas 10. Dia ada lagi asas-asas lain. Contohnya dalam universal kita, bukan sahaja ada bumi. Dia ada banyak lagi bintang, Pluto kan, dan sebagainya. Neptune dan sebagainya, ada banyak bintang lagi kan. So inilah awak akan belajar pada hari ini. Okey, so sekarang contoh 1, anda dikehendaki senaraikan 8 contoh yang mewakili nombor dalam asas 2 hingga asas 10. Okey, jadi asas 2 saya sudah senaraikan. 0, asas 2, sifar asas 2, 1 asas 2, mesti tulis asas dia. Lepas 1 apa? Tidak boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak boleh Sebab dalam asas 2, kita hanya boleh terdiri daripada digit, sifar dan 1. Sifar dan 1. Boleh faham Boleh fahamkah? Muhammad Nuraimi. Tak jawab. Pauline, boleh awak fahamkah? Fiona? Okay, alright. Pauline kata boleh. Alright. Okay, kita sambung Jadi saya sudah tuliskan 8 nombor asas 2 di sini. Sifar 1, lepas 1, 10. 10 pun asas 2 kerana dia hanya terdiri daripada digit 0 dan 1 sifar dan 1. Lepas itu 11. Lepas 11 tak boleh guna lagi. Sebab 12 itu ada digit 2 kan. Dan seterusnya. Okey, 11 asas 1, 1 asas 2. 1 sifar-sifar asas 2. Ini 100 1 sifar-sifar asas 2. 1 sifar 1 asas 2. 1 sifar asas 2. 1 asas 2. Dan banyak lagi sebenarnya. Hanya suruh senalai 8. Kemudian untuk asas 3, saya besarkan asas 3. Okey, untuk asas 3 ini, okey asas 3 kita ada 8 juga. Saya senaraikan 8. Sebenarnya tak semesti ikut urutan mana-mana boleh. Asalkan dia nombor asas 3. Nombor asas 3 maksudnya nombor itu hanya terdiri daripada digit, sifar 1 dan 2. Jadi kalau you tengok apa yang saya senarai, sifar asas 3, 1 asas 3, 2 asas 3, 1 sifar asas 3, 11, 1 asas 3, 1 2 asas 3. Lepas itu 2 sifar asas 3, 2 1 asas 3 dan seterusnya. Tapi soalan minta kita tulis 8. 8 lah cukup. Okey Kemudian asas 4 pun sama. Sifar 1, 2, 3, 1 sifar, 1 1, 1 2, 1 3. Senaraikan 8. Tapi mesti tulis asas dia. Dengan yang paling penting maksudnya kalau asas 4 tidak boleh ada digit 4
dan ke atas. Nah, itu saja. Dalam itu kalau you nak tulis 1001 boleh, 2222 boleh. Sebab itu adalah contoh kepada asas 4. Asalkan digit dia tidak boleh 4 ke atas. Okey, tetapi di sini saya susung ikut urutan dari kecil ke besar. Untuk asas 5, sifar 1, 2, 3, 4. Lepas itu 1 sifar, 1, 1, 1, 2. Asas 6 pun sifar 1, 2, 3, 4, 5. 1 sifar, 1, 1, 1, 2. Oh, ini saya sudah senarai sampai 9. Ini kalau tak nak boleh buang lah. Okey. Sudah? Okey, untuk asas 7. So sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sifar. Sudah cukup untuk 8. So Anda perlu buat asas 8, asas 9, asas 10. Senaraikan 8 nombor asas 8, asas 9 dan asas 10. Buat sekarang, cikgu bagi awak 1 minit untuk lengkapkan. Ini adalah salah satu yang perlu awak ambil gambar nanti ya. Awak ambil gambar bahagian contoh 1 ini. Hantar gambar itu ke dalam grup matematik masing-masing. Dan saya ambil terus dari sana. Ini perlu awak ambil gambar. Ambil gambar. Ingat nanti lepas kita siap pembelajaran kelas kita lah. Okey, saya rasa sudah 1 minit. So kita sambung contoh yang seterusnya. Nota seterusnya. Nilai tempat. Kalau sebelum ini, nombor yang kita belajar dalam asas 10, kita ada apa nilai dia? Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Kan? Tapi sekarang ini dia ada nilai tempat yang berlainan kalau ikut asas-asas nombor yang berlainan. Contoh ini. Okey nilai tempat bagi suatu asas ialah A kuasa N. So N itu mesti mula daripada sifar. N itu mula dari sifar. Kita mula dari kanan ke kiri. Saya lupa lukis anak panah. Kanan ke kiri. So yang pertama kuasa kosong, yang kedua kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3 sampai ke seterusnya. Saya di sini buat sampai kuasa 6. Dia boleh kuasa 7, 8, 9. Boleh ya, kalau dia punya nombor panjang lah. Jadi yang perlu awak isi di sini, saya hanya isi beberapa di sini ya. Yang lain itu sebagai kerja rumah awak nanti. 3 kuasa kosong, 1. 3 kuasa, ini asas 3. 3 kuasa 1, 3. 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. 3 kuasa 4, pakai kalkulator 81. 3 kuasa 5, 243. Dan 3 kuasa 6 ialah 729. Awak isi 729. Okey. Kemudian untuk asas 4, 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3, 64. 4 kuasa 4, 256. 4 kuasa 5, 1024. 4 kuasa 6, ialah 4096. Jadi awak boleh guna kalkulator. Dan juga untuk asas-asas 5 hingga 10 awak isikan. Kalau asas 5 pakai 5. 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4, 5 kuasa 5, 5 kuasa 6. Tapi awak kena kira nilai dia lah guna kalkulator. Lepas itu kalau asas 6, 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2 dan seterusnya. Mesti guna
mula daripada sifar. Kemudian nombor yang kita ambil ialah nombor asas. Kalau asas 6, ambil 6. Asas 7, ambil 7. Asas 8, ambil 8. Asas 9, ambil 9. Ingatlah. Ini lengkapkan. Okey, sebab ini hanya kiraan guna kalkulator. So, saya tidak mau buang masa di sini. Saya hanya beritahu apa yang perlu awak buat. Okey. Boleh ya? Kita tanya soal. Boleh ya? Okey, bagus. Kalau boleh jawab saya lah supaya tidak perlu saya panggil supaya kita jimat masa. Kita tanya seorang lagi pelajar, Jessica L. Jessica Long. Ya, boleh faham ke awak? Jessica. Okey, boleh. Bagus. Okey. Alright. So ini nanti awak sambung. Okey, sekarang kita pergi contoh 2. Contoh 2. Kalau awak baca contoh yang saya berikan di sini, okey, kita tengok A dulu. Kita tengok A dulu, saya besarkan. Okey, contohnya 3, 4, 1. Kita nak nyatakan nilai tempat seperti tadi kita buat di atas. Tapi ini ada nama nombor dia 3, 4, 1 asas 5. Jadi kita perlu tulis nombor dalam asas 5 iaitu 3, 4, 1. Lepas itu nilai tempat kita mula dari kanan ke kiri. So ini asas 5. So 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Nyatakan nilai dia. Nilai tempat, nilai dia berapa tak perlu sebab di sini hanya nak kita nyatakan nilai tempat dia. Maksud dia ialah, contoh 3 ini dalam nombor 3, 4, 1 asas 5, nilai tempat dia ialah 25. 5 kuasa 2, 25. Kalau dalam asas 10 dulu, ini ratus kan? Tapi dalam asas 5 dia tak, dia bukan ratus. Dia ialah 5 kuasa 2, 25. Itu maksud dia. Kalau dulu itu sebab semua dalam asas 10, so kita guna sah, puluh, ratus, ribu kan. Sini tidak boleh lagi. Ini guna nilai tempat asas itu. Kalau dia asas 5, 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okey. Kemudian untuk B pun sama. Ini asas 7. So 7 kuasa sifar, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Untuk nombor 6, 2, 5, 4. Ini senanglah. Okey, untuk 1 sifar asas 2. Kemudian untuk 2 1 1 2 asas 3. Ini saya sudah tunjukkan. Okey, kita tengok satu contoh yang saya tunjuk di sini. 6 8 4 2 5 asas 9. Asas 9. So di sini 6 8 4 2 5. So asas 9 ialah 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3, 9 kuasa 4. Okey, jadi untuk waktu ini saya hanya ajar 3 perkara di sini. Yang pertama kita kenali nombor-nombor asas. So ini nanti ambil gambar. Kalau mesti siapkan 8, 9, 10 lah. Senaraikan 8 contoh. Lepas itu yang perlu awak ambil gambar ialah ini. Nilai tempat jadual ini. Jadual ini ambil gambar, lengkapkan. Dan juga contoh 2 lengkapkan. Contoh 2 ini. Contoh 2 pun lengkapkan. Jadi awak hanya perlu hantar 2 gambar. Gambar yang pertama ialah muka surat 13. Gambar yang kedua muka surat 14. Jadi satu orang hanya boleh hantar 2 gambar. Muka surat 13, muka surat 14. Jadi ambil kamera awak, you punya handphone, letak betul-betul tengah-tengah, cantik-cantik, lurus, baru ambil. Kita buat kerja biarlah buat dengan kemas. Kalau boleh, you kena laraskan ketinggian supaya muka surat itu saiz yang paling besar diambil. Jangan ambil dari terlalu jauh. Nanti muka surat yang awak ambil itu terlalu kecil. Susah nak baca. Okey, jadi kita ada 10 minit lagi sekarang. Hingga pukul 12 ada 10 minit lagi baru
Jadi lengkapkan sekarang juga. Oh, so kita sudah belajar asas nombor apa dia, kemudian nilai tempat. Ingat nilai tempat mula dari kuasa kosong, dari kanan ke kiri. Oh, kuasa kosong. Oh. Okey, nombor asas memang senang. Dia main dengan nombor. Okey, sekarang awak siapkan sampai contoh 2 muka surat 14. Hantar terus So 10 minit saya rasa cukup. Keluarkan kalkulator sekarang. Nur Mir. Okey. Nur Mirza, ada jawapan daripada anda? Mirza. Boleh ya? Okey. Jadi buat sekarang. So sekarang cikgu, okey boleh. Saya akan ambil kehadiran sekali lagi ya. Di sambil awak buat polling. Okey dah. Lagi yang saya belum catat di sini. Polling. Polling. Sudah. Fabian, Fatino, Veronel tidak ada. Florent Agi tak ada. Ivan Yen tak ada. Nashita ada tak tadi? Nashita, saya rasa tidak ada di sini. Nashita tidak ada. Nazim Najira tak ada. No Amira tak ada. No Kamisha tak ada. Nurul Anissa tak ada. Siti No Shelawati tak ada. Stewart Spencer tak ada. Dengan Vanessa ada 21. Jadi setakat ini ialah 21 daripada 4 bestari dan 8 daripada 4 wawasan. Yang sudah siap ambil gambar boleh hantar ke dalam kumpulan, dalam grup matematik kelas masing-masing. Okey, lepas itu untuk 4 wawasan kita ada Alicia Esther, okey bagus, Jennifer, Jerome Benjamin, Michelle,
Muhammad Nuraiman, sorry bukan Nuraimi ya, Nuraiman. Nisterina, okey. Lepas itu ialah siapa? No Aliana Natasha, okey, dan akhir sekali ialah Vanessa. Okey, Vanessa E ya. So kalau ada kenal rakan-rakan untuk 4 wawasan sebab kita baru buka buka grup 4 wawasan kan. Jadi ramai belum join lagi. Jadi kepada rakan-rakan 4 wawasan kalau anda kenal, anda tahu kawan belum join, awak add dia masuklah. So mungkin saya nanti minta semalam siapa yang tolong saya buat itu semalam yang bantu saya buka itu Nisterina, nanti mungkin you jadikan semua orang admin lah supaya mereka boleh add kawan-kawan bila-bila masa. Okey, jadi setakat ini yang saya sudah terima hasil kerja yang sudah hantar dalam grup ialah Marilyn. Oh cepatnya. Daripada 4 bestari ya, Marilyn apa ini? Marilyn Mias. Itulah cara dia. Awak siap ambil gambar hantar dalam grup. Hantar dalam grup matematik saya. Tadi ada ping untuk kita punya link. Terima kasih Mirza. Okay, thank you. Ya, tulisan yang kemas. Okay, boleh. Bagus, Marilyn Mias. Alright, very good. Okay, thank you, Marilyn. Thank you. Okey, jadi kita akan off pada pukul 12. Tunggu belum lagi. Okey, teruskan kerja awak. Okey, teruskan. Kepada pelajar yang memberi kerjasama, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Okey, sebab anda memang